Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ila salih wal ulama minna wa khususan ila ulah isyak summa ila amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi ruang dan juga peluang untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seperti raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang lahirnya Isa yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk sahaja bulan Rabiul Awal, atau dikenali juga dengan bulan Rabiul Anwar, ulama-ulama tidak melepaskan peluang daripada menceritakan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Imam Sufyan ibnu Uyainah menyatakan, inda zikri salihin tanzilul rahmah, ketika seseorang itu menceritakan perihal orang-orang yang saleh, maka turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manusia yang paling saleh dan tidak ada manusia yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentulah orang yang menceritakan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat yang begitu banyak kepada mereka yang menceritakan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi beberapa cerita yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya akan sebut 4 perkara yang asas dan 4 perkara yang paling utama yang perlu kita kena faham, yang perlu kita kena reti sebelum masuk kepada penceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
saya akan berkongsi mengenai nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kewafatan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan berkongsi mengenai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Dan yang keempat, saya akan berkongsi mengenai kewafatan ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara, insya-Allah saya akan berkongsi paling lama pukul 8 suku begitu. Baik. Bila kita menyebut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 4 perkara yang perlu kita kena faham, yang perlu kita kena reti sebelum masuk kepada penceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perkara yang pertama yang perlu kita kena faham, bila sebut Sayyiduna Muhammad, siapakah Sayyiduna Muhammad? Yang pertama, Sayyiduna Muhammad ialah huwa Rasulullah ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli. Sayyiduna Muhammad ialah utusan Allah, utusan Allah kepada sekalian manusia, bahkan juga jin. Dan juga Sayyiduna Muhammad itu ialah Nabi yang terakhir daripada sekalian Nabi-Nabi yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Maka barang siapa yang mengaku sebagai Nabi dan juga Rasul selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak syak lagi seseorang itu di atas kufurnya, kerana kesudahan sekalian Nabi, kesudahannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Muhammad ialah wa imamur rusuli, iaitu ketua bagi sekalian Rasul. Itu perkara yang pertama yang perlu kita kena faham terlebih dahulu. Dan yang kedua, jaa bid-dinil islami la yaqbalu Allahu ila yaumal qiyamati dinan ghairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa seruan tauhid. Kalau kita menyelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup membuatkan hati kita sedih, cukup membuatkan hati kita sebab bila kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama dalam meninggikan agama Islam. Maka kita akan rasa sebab dan kita akan rasa sedih jika kita menyelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat kena ingat, Nabi bawa agama Islam ni payah. Nabi bawa agama Islam ni perih. Ingatlah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif. Dalam riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan sahabatnya Zaid bin Harisah. Dalam riwayat menyatakan Nabi pergi ke kota Taif dengan berjalan kaki, dengan tidak menaiki sebarang binatang tunggangan. Nabi pergi jalan kaki, yang mengambil masa untuk sampai di kota Taif 4 hari 4 malam. Dalam riwayat menyatakan peluh Nabi sehingga basah baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di kota Taif, Nabi pergi rumah ke rumah dan Nabi ketuk pintu.
Assalamualaikum, nak beri salam. Dan apabila mendengar ketukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibukanya pintu. Bila melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedengaran petuk, tutup pintu yang agak kuat. Kerana bencinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan layanan yang Nabi terima. Penat lelah Nabi belum lagi hilang. Begitu layanan yang Nabi dapat. Dan Nabi pergi rumah yang kedua. Begitulah layanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat menyatakan Nabi berada di Taif selama 15 hari. Ketika Nabi berada di Taif, riwayat menyatakan pagi, petang dan malam Nabi mengajak penduduk Taif masuk Islam. Pagi, petang, malam Nabi mengajak penduduk Taif masuk Islam. Tetapi riwayat menyatakan ketika Nabi di Taif, Nabi dihina, Nabi dimaki, malahan dipukul oleh penduduk Taif. Riwayat menyatakan ketika di Taif, Nabi penuh dijemur di tengah panas kerana tidak mahu menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan sedemikian, pembesar-pembesar Taif mengadakan mesyuarat. Bagaimana untuk kita nak menyeksakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu mengambil keputusan untuk mengupah budak-budak Taif dengan membuat 2 barisan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu lalu di tengah-tengah 2 barisan tersebut. Dan apabila Nabi lalu di tengah-tengah barisan tersebut, dengan tidak semena-mena Nabi ditumbuk oleh salah seorang daripada penduduk Taif. Riwayat menyatakan sehingga pipi Nabi belah kanan ni berpaling ke arah kiri, dan ditendangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tersungkur kepala Nabi yang mulia di atas tanah. Nabi bangun. Nabi bangun. Tidak cukup dan sebegitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaling dengan batu. Yang mana Zaid bin Harisah menjadikan tubuh badannya sebagai benteng supaya tidak terkena lontaran batu, tetapi kerana batu yang agak besar, riwayat menyatakan sehingga pecah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi nak berjalan, nak keluar daripada kota Taif, Nabi mengakak kerana Nabi teruk dipukul, ditendang dan diterajang sehingga kepala Nabi berdarah. Riwayat menyatakan sehingga darah Nabi bertakung di dalam selipar Nabi. Bila Nabi jauh tubik daripada kota Taif dalam keadaan merangkak, barulah Nabi bangun dan Nabi berlari sehingga kedengaran darah yang bertakung di dalam selipar Nabi. Kecong bunyi darah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila melihat sedemikian, Allah Ta'ala berfirman, andai kata darah kekasihku Muhammad gugur di atas bumi, nescaya aku akan hancurkan bumi Taif. Maka dengan Allah Ta'ala berfirman sedemikian, turunnya malaikat Allah sambut darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada gugur di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangnya malaikat-malaikat yang menjaga gunung dan bukit, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku malaikat yang menjaga gunung dan bukit. Kamu mintalah kepada aku, kalau sekiranya kamu berkehendakkan kepada aku mengambil bukit dan gunung untuk aku lontarkan kepada penduduk Taif, aku sanggup ya Rasulullah. Tetapi akhlak Nabi mengatasi segala-galanya. Nabi kata, jangan. Sesungguhnya penduduk Taif mereka tidak tahu sekali-kali. Kalau kamu lontarkan bukit ke atas penduduk Taif,
bererti kamu telah matikan benih-benih yang terdapat di tulang sulbil mereka. Yang mana kelak benih-benih di atas tulang sulbil mereka inilah ia akan beriman dengan agama aku. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan Nabi balas dengan kebaikan. Wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang buat jahat kepada engkau. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertuahnya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti Allah Ta'ala menjanjikan 70,000 daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga Allah tanpa diazab, bahkan terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Rasulullah, adakah cukup dengan 70,000 ini? Nabi kata, ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Nabi ingat kepada kita. Nabi ingat kepada kita. Dalam riwayat menyatakan Allah Ta'ala genggamkan dengan genggaman yang layak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Rasulullah, aku akan masukkan umatmu sebanyak-banyak bilangan biji pasir dalam genggaman aku. Begitulah betapa rahmatnya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti Nabi kenal kita sebagai umatnya dengan cahaya yang keluar daripada wajah-wajah, disebabkan kesan kita mengambil wuduk ketika di atas muka bumi dulu. Bila Nabi kenal kita sebagai umatnya dengan kesan cahaya pada wajah, Nabi panggil, ummati ta'al huna, ummati ta'al huna, umat aku mari sini, umat aku mari sini. Dia panggil kita. Nabi ajak kita ke kolam Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa minum kolam Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Ketika mana Nabi mengajak rombongan umatnya untuk minum kolam Kausar Nabi, tiba-tiba Nabi disekap oleh malaikat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, kenapa kamu halang umat aku daripada minum kolam Kausarku? Lalu malaikat menjawab, ya Rasulullah, sebahagian daripada umatmu ketika kamu wafat mereka tidak menuruti sunnahmu, bahkan mereka menentang ajaranmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada sebahagian kumpulan yang diisyaratkan oleh malaikat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halumma ya, sila berambu dari kumpulan ni. Adakah kita yang dihalau oleh Rasulullah? Adakah kita? Kalau kita yang dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya celakalah kita. Nescaya celakalah kita esok di akhirat. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa pada Allah. Ingat, Nabi ingat kepada kita sejak dulu lagi. Ketika mana saat sakratul maut, ketika mana Nabi berjuang ketika saat sakratul maut, datangnya malaikat Jibril dan malakul maut. Ketika itu Nabi bertanya kepada malakul Jibril, wahai malakul Jibril, adakah kamu benci melihat wajah aku? Adakah kamu benci melihat wajah aku sehingga kamu berpaling daripada melihat wajah aku? Kata malakul Jibril, ya Rasulullah, aku tak benci ya Rasulullah. Aku tak sanggup melihat kamu dalam keadaan sebegini. Aku tak sanggup. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah, ya Allah, biarlah saat-saat sakaratul maut aku, biar aku seorang sahaja yang mendanggungnya. Biarlah umat aku tak merasai sakit mati. Begitulah betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
tapi doa Nabi tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah jasa kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi telah ingat kita dahulu, telah sayang kita lebih dahulu daripada kita. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal bin Rabah berpindah daripada Madinah duduk di Baghdad. Dan pada satu ketika Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi Nabi bersabda, "Wahai Bilal, kenapa kamu tidak menzahari aku? Adakah kamu tidak rindu kepada aku, wahai Bilal?" Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mimpinya, Bilal terkejut dalam keadaan tangisan. Rindu yang teramat sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal mengambil keputusan untuk segera pulang ke Madinah untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Madinah, Bilal bin Rabah disapa oleh dua orang cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain, meminta kepada Bilal bin Rabah melakukan azan. "Wahai pakcik Bilal, lakukanlah azan buat kami. Kami sudah lama tidak mendengar azan, wahai Bilal." Kata Bilal, "Aku tak akan azan lagi. Aku sudah berjanji dengan diri aku tak akan azan lagi selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kerana cucu kesayangan Rasulullah memujuk Bilal bin Rabah melakukan azan, lalu ditunainya hasrat dua orang cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya agak mirip dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Bilal bin Rabah melakukan azan, maka berteriak menangis semua penduduk Madinah, seolah-olah suara azan itu seolah-olah Nabi masih lagi hidup. Maka datanglah seluruh penduduk Madinah menuju kepada Bilal bin Rabah dalam keadaan bertangisan. Ketika mana Bilal bin Rabah menyebut, "Asyhadu anna Muhammad", suara Bilal tersekat. Suara Bilal tersekat. Bila mengulangi lagi, "Asyhadu anna Muhammad", suara Bilal tersekat. Tidak sanggup untuk menyebut Muhammadur Rasulullah. Bilal tak sanggup. Kerana Bilal bin Rabah bila melakukan azan, Bilal bin Rabah terbayang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah tersebut tidak ada lagi. Bilal tak sanggup. Begitulah kerinduan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak rasa sedih. Air mata kita tidak mengeluarkan air mata. Maka itu menunjukkan kita masih lagi jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di hari akhirat nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu agama pun, melainkan agama Islam. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat ini, hasil susah payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nikmat Islam kita terasa sampai sekarang. Itu yang kedua yang kita kena faham. Yang ketiga, Sayyiduna Muhammad ini wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Sayyiduna Muhammad ini daripada keturunan pembesar-pembesar Quraisy, daripada bangsa-bangsa Quraisy, daripada kabilah-kabilah Quraisy. Yang mana bangsa Quraisy, kabilah Quraisy merupakan kabilah yang paling mulia pada Mekah ketika itu. Nabi datang daripada keturunan yang mulia, kerana tidak ada kabilah yang paling mulia ketika itu melainkan kabilah Quraisy. Kabilah yang sangat disegani, kabilah yang sangat dihormati. Itulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga.
Yang keempat, nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercantum dengan nasab Nabi Ismail alaihi salam. Kerana nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercantum dengan nasab Nabi Allah Ismail, kerana inilah orang-orang Yahudi berdendang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka inginkan Nabi akhir zaman daripada keturunan Bani Israel. Tertakdir Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi akhir zaman daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Kerana inilah orang-orang Yahudi mentakut tambahkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat mereka dan kitab Injil mereka berkaitan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sudah terdapat dalam kitab Taurat mereka. Dalam kitab Taurat menyatakan Nabi akhir zaman kulit wajahnya putih kemerahan. Lalu ditukar fakta tersebut dengan mengatakan Nabi akhir zaman kulitnya sawo matang. Begitulah betapa jahatnya orang Yahudi. Dendam mereka sampai sekarang. Kerana Nabi akhir zaman bukan daripada keturunan Bani Israel. Dalam kitab Taurat menyatakan rambut Nabi akhir zaman rambutnya ikan mayang. Lalu diubahnya rambut Nabi akhir zaman rambut yang kerinting. Begitulah betapa jahatnya orang Yahudi. Maka pada hari ini dunia dikejutkan dengan satu kenyataan daripada siapa? Hak Perancis tu? Apa? Daripada Presiden Perancis siapa? Hak Perancis yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh manusia yang bergelar orang Islam sepatutnya kena ada sifat marah dengan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hukuman melainkan hukuman bunuh. Pernah berlaku di negeri India. Ada seorang pemuda tikam pada dada seorang hakim kerana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut sanggup mengambil risiko dengan menikam dada seorang hakim kerana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kematiannya itu ditangisi oleh seluruh penduduk negeri India. Ketika mana diangkatkan jenazah pemuda tersebut, keluarnya harum pada tubuh badannya. Allah Ta'ala muliakan orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang memiliki kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sanggup melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina sebegitu rupa, sehingga sanggup menggadaikan nyawa. Tidak lain tidak bukan janjiannya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu 4 perkara asas yang perlu kita kena hadam, yang perlu kita kena faham sebelum kita masuk kepada penceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Selesai yang pertama. Yang kedua, masuk ke pula kepada nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pihak ayahnya. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ingat, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kena ingat, kerana ulama-ulama menyebut kepada kita, man ahabba syai'an fa aksara zikruh. Barang siapa yang kasih kepada sesuatu, maka orang itu akan sentiasa menyebutinya. Ada resang orang yang bercinta,
sudah tentu ingin tahu segala-gala perihal orang yang dia sayangi. Begitulah orang yang sayang dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu ingin mengetahui kesemuanya perihal latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkah kita mengenai nasab keturunan Nabi pada sebelah ayahnya? Kena ingat. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Abdullah merupakan anak kepada Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib berkahwin dengan Fatimah binti Amru, yang merupakan nenek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya tahu Abdul Muttalib sebagai kaki Nabi, tapi berapa ramai yang tahu nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah binti Amru? Apa ramai? Kau ingat? Dan Abdul Muttalib anak kepada Hashim, hasil daripada perkahwinan Hashim dengan Salma binti Amru. Itulah moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hashim anak kepada Abdul Manaf, hasil perkahwinan Abdul Manaf dengan Atikah binti Murrah. Dan Abdul Manaf anak kepada Qusay, hasil perkahwinan Hubbai bintu Hulail dengan Qusay. Itulah sedikit latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab pada sebelah ayahnya. Dikena ingat mana gini. Di dalam riwayat menyatakan Abdul Muttalib merupakan seorang ketua Quraisy yang sangat disegani, yang sangat dihormati. Apa jua masalah dan apa jua kemuskilan, mereka tidak akan melepaskan daripada meminta pandangan daripada Abdul Muttalib terlebih dahulu. Apa jua permasalahan yang berlaku, orang-orang Quraisy akan mendahulukan dengan bertanya kepada Abdul Muttalib. Begitulah tokoh kewibawaan Abdul Muttalib sebagai seorang ketua Mekah, ketua Quraisy yang sangat dihormati, yang sangat disegani oleh seluruh orang-orang Mekah ketika itu. Begitu juga dengan Qusay. Qusay ketika di zaman jahiliyah, Qusay pernah menjawab 5 jawatan penting. Disebut dalam kitab Nurul Yaqin, Qusay pernah menjawab jawatan Hijabatul Bait, satu badan organisasi yang menjaga Kaabah dari segi pertukaran kiswah, dan orang yang menjaga anak kunci Kaabah ialah Qusay ketika itu. Dan Qusay juga menjawab jawatan orang yang menguruskan beri minum kepada jemaah haji ketika itu, yang mana mengerjakan haji sudah berlaku di zaman jahiliyah. Cuma cara mengerjakannya, cuma tawafnya mengikut kepercayaan masing-masing. Di zaman dahulu ketika tawaf di Kaabah mengikut adat orang jahiliyah, mereka akan tawaf Kaabah dalam keadaan tanpa pakaian. Melainkan bangsa Quraisy sahaja yang dibenarkan tawaf dalam keadaan berseluar dalam. Itu tawaf zaman jahiliyah. Siapa yang menguruskan minum kepada jemaah haji? Qusay. Siapa yang pegang anak kunci Kaabah? Qusay. Siapa yang mengurus hal ehwal makanan kepada jemaah haji? Qusay. Siapa yang menguruskan Nadwah ni satu baca kitab parlimen. Apa jua permasalahan yang berlaku, mereka akan bermusyawarah di rumah Qusay. Dan juga Qusay menjawab jawatan orang yang mengurus hal ehwal dalam bab peperangan. 5 jawatan Qusay pegang. Ketika mana Qusay hampir wafat, Qusay wasiatkan 5 jawatan tersebut diambil oleh anaknya Abi Dar.
Dalam masa yang sama, anak daripada Bani Hashim tidak bersetuju dengan wasiat daripada Qusay, menyerahkan 5 jawatan kepada Abi Dahr. Sedangkan Bani Hashim pun merupakan anak beranak Qusay. Maka dalam riwayat menyatakan sehingga hampir tertetusnya peperangan saudara. Inilah Qusay. Kalau kira juga toknyuk dah kiranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab keturunan Rasulullah pada sebelah ayahnya. Adapun nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebelah ibunya. Ibu Nabi bernama Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab. Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab. Maka Abdullah dengan Fatimah bukan orang lain, anak beranak. Maka nasab keturunan Aminah dengan Abdullah bertemu dan berhimpun pada toki Nabi yang kelima, iaitu Kilab. Temu situ nasab keturunan Abdullah dengan Aminah berhimpun pada toki Nabi hak kelima, iaitu Kilab. Itu nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah dengan Aminah berkahwin pada usia 18 tahun ketika itu. Itu usia ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aminah. Aminah merupakan seorang perempuan yang paling lebih, yang paling mulia daripada bangsa Quraisy ketika itu. Dan ketahuilah, Abdullah ayah baginda Nabi merupakan ahli perniagaan yang berniaga di negeri Syam. Satu ketika Abdullah pergi ke Madinah untuk menziarahi sanak saudaranya daripada Bani Adi bin Abi Najjar. Itu anak beranak Abdullah. Dan di Madinah juga Abdullah ada urusan perniagaan, iaitu berniaga di negeri Syam. Ketika mana Abdullah pulang daripada berniaga daripada negeri Syam untuk pulang ke Madinah, dalam pertengahan Abdullah jatuh sakit. Riwayat menyatakan Abdullah dirawat oleh suku kaum Bani Najjar selama sebulan, dan juga wafat ketika itu juga di bumi Madinah. Ketika itu Aminah mengandungkan Nabi usianya 2 bulan. Begitulah nasib Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat wajah ayahnya Abdullah. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menatap wajah ayahnya Abdullah. Sehingga kan pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama ibunya Aminah di pasar. Ketika itu Nabi melihat keluarga-keluarga yang lain berjalan bersama dengan ibunya dan ayahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai ibu, mana ayah?" Maka Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam tanpa menjawab apa-apa. Nabi bertanya lagi, "Wahai ibu, mana ayah?" Maka Aminah tetap diam tanpa mengeluarkan sebarang jawapan. Nabi bertanya lagi, "Wahai ibu, mana ayah?" Kali ketiga Aminah jawab dengan aliran air mata. Maka mengertilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya sudah tiada lagi. Riwayat menyatakan selepas matinya Abdullah, Aminah jadi sedih yang bersangatan sehingga tubuh badan Aminah jadi kurus kering dan tidak mengeluarkan susu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menyusu dengan Aminah hanya beberapa hari sahaja. Dan matinya Abdullah, ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan sebarang harta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di usia 2 bulan dalam kandungan, Nabi sudah bergelar anak yatim. Anak yatim. Baik, habis bab kedua.
Bab yang ketiga, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Isnin. Inilah yang disepakati oleh ulama-ulama sirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada waktu subuh di rumah bapa saudaranya Abi Talib. Bidang yang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ashifa bintu Ummu Abdul Rahman. Ashifa bintu Ummu Abdul Rahman, itulah bidang yang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercahaya rumah Abi Talib disebabkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga Suwaibah Aslamiyah merupakan hamba kepada Abi Lahab pergi bertemu dengan Abi Lahab. Wahai Abi Lahab, Aminah telah melahirkan seorang budak yang begitu comel wajahnya. Dengan mendengar berita sedemikian, Abi Lahab memerdekakan Suwaibah Aslamiyah ketika itu. Wahai Suwaibah, hari ini aku isytiharkan kamu merdeka daripada seorang hamba. Dan ketika itu juga Suwaibah Aslamiyah diberi keizinan untuk menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah seluruh penduduk Mekah dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling gembira Abu Lahab. Sehingga riwayat menyatakan Abi Lahab sembelih 100 ekor unta, memberi jamu kepada seluruh penduduk Mekah, buat jamuan. Maka ketika itu rasa heran, sebab apa Abi Lahab menyembelih 100 ekor unta. Lalu bertanya, wahai Abi Lahab, ada apakah ini? Ada apakah ini? Kata Abi Lahab, hari ini aku sangat-sangat gembira kerana lahirnya anak saudaraku bernama Muhammad. Itu Abi Lahab. Itu Abi Lahab. Habis itu, adapun tentang tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pertikaian di kalangan ulama sirah. Setengah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 9 Rabiul Awal. Setengah menyatakan 12 Rabiul Awal. Dan apa yang kita pegang dahulu dan sekarang ialah tarikh kelahiran Nabi ialah pada 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dipernamakan dengan tahun gajah kerana berlaku peristiwa datang seorang raja Habsyah yang bernama Abrahah menghantar pasukan tentera-tentera bergajah yang begitu ramai untuk datang ke Mekah untuk tujuan meranakkan dan merobohkan Kaabah. Kerana mulianya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala hancurkan tentera-tentera bergajah dengan diutuskan burung ababil yang membawa batu sangat keras daripada api neraka. Maka kerana kemuliaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala binasakan tentera-tentera bergajah. Kerana itulah dikatakan Nabi lahir pada tahun gajah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusu dengan Suwaibah Aslamiyah. Inilah ibu susuan Nabi yang pertama, Suwaibah Aslamiyah. Tapi hanya sementara. Kemudian Nabi menyusu dengan Halimatun Sa'diyah, yang nama sebenarnya Halimah bintu Abu Zu'aid. Itu nama sebenar Halimatun Sa'diyah. Dan suami Halimah tu Sa'diyah bernama Abu Kabsyah. Sudah menjadi adat tradisi orang Arab, setiap tahun datang daripada perkampungan Bani Sa'ad akan menuju ke Mekah untuk mencari bayi untuk diambil upah menyusu, termasuk Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah merupakan seorang yang susah, seorang yang miskin. Ketika mana dalam perjalanan untuk ke Mekah, Halimatun Sa'diyah menaiki unta yang sangat kurus kering.
Dan ketika itu bersamanya anak yang masih lagi menyusu dengan Halimatun Sa'diyah. Ketika itu di perkampungan Bani Sa'ad mengalami musim kemarau. Dan dalam riwayat menyatakan sepanjang perjalanan anak Halimatun Sa'diyah menangis tidak terhenti-henti kerana kelaparan. Dan Aminah dan juga Halimatun Sa'diyah tidak ada susu untuk dikeluarkan lagi kerana kelaparan. Dalam perjalanan untuk ke Mekah, unta Halimatun Sa'diyah agak ke belakang sekali, sehingga riwayat menyatakan Halimatun Sa'diyah sampai lewat sedangkan orang-orang lain sudah sampai. Ketika sampai di Mekah, rekah ceritanya kesemuanya sudah ada bayi susuan untuk disusukan, melainkan Halimatun Sa'diyah. Lalu ada seorang budak yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang anak yatim, ditawarkan untuk disusui oleh Halimatun Sa'diyah. Maka kata Halimatun Sa'diyah, tak apalah, tidak mengapa, mudah-mudahan dengan menyusukan anak yatim ini, mudah-mudahan keberkatannya dapat untuk kita. Begitulah katanya Halimatun Sa'diyah dan juga suaminya Abu Kabsyah. Ketika mana Halimatun Sa'diyah melihat Nabi SAW, Allah Ta'ala lontarkan satu sifat kasih dan sayang kepada Halimatun Sa'diyah. Lalu diambilnya Nabi SAW dan disusui oleh Halimatun Sa'diyah. Ketika itu juga air susu Halimatun Sa'diyah keluar dengan begitu banyaknya, sehingga Nabi menyusu dan begitu kenyang. Itulah keberkatan yang ada pada Nabi SAW. Ketika dalam perjalanan pulang, berlaku satu keajaiban terhadap unta yang ditunggangi oleh Halimatun Sa'diyah. Dalam perjalanan, tiba-tiba gerak langkah unta Halimatun Sa'diyah begitu cepat, sehingga berkata sebahagian penduduk Bani Sa'ad, "Wahai Halimah, adakah kamu memiliki kenderaan yang baru, unta yang baru?" Kata Halimah, "Tidak, ini unta yang sama." Sehingga kan tercungak-cungak unta-unta yang lain untuk mengejar unta Halimatun Sa'diyah. Ketika sampai di perkampungan Bani Sa'ad, ketika itu perkampungan Bani Sa'ad dalam keadaan kemarau. Binatang-binatang ternakan tidak mengeluarkan susu. Hasil-hasil tanaman tidak menjadi, melainkan Halimatun Sa'diyah. Ketika itu Allah Ta'ala memurahkan rezeki kepada Halimatun Sa'diyah, sehingga kambing-kambing ternakan Halimatun Sa'diyah mengeluarkan susu yang begitu banyak, dan hasil-hasil tanaman Halimatun Sa'diyah begitu subur menghijau. Sehingga kan kata penduduk Bani Sa'ad, kalau kamu inginkan kambing kamu gemuk dan mengeluarkan susu, kamu letaklah di rumah Halimatun Sa'diyah. Kerana keberkatan Nabi SAW, Halimatun Sa'diyah menyusukan Nabi sehingga 4 tahun. Mereka cerita. Dan pada usia Nabi 6 tahun. Pada usia Nabi berumur 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajak Nabi SAW pergi ke Madinah untuk menzarahi anak beranak alik sebelah ibunya daripada keturunan Bani Najjar, di samping menzarahi maqam suaminya dan ayahnya Nabi SAW. Dalam riwayat menyatakan, orang yang ikut serta bersama Nabi SAW ketika itu, kata setengahnya Tokinya Abdul Muttalib, tetapi pandangan ini tidak kuat. Kata setengahnya hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, itu Ummu Aiman. Ketika dalam perjalanan pulang, sampai di perkampungan Abwa, satu perkampungan yang di antara Madinah dan Mekah. Aminah jatuh sakit di situ, dan lalu ibu Nabi SAW wafat di situ. Maka ketika itu juga Nabi sudah bergelar anak yatim. Sehingga dia kata, tinggallah Nabi seorang diri. Lagu tu, tinggal Nabi seorang diri
ditenangkan oleh Ummu Aiman. Nama sebenarnya Barakah bintu Sa'labah. Maka ketika itulah permulaan Nabi bergelar anak yatim. Dan apa yang berlaku selepas itu sambung akan datang. Panjang perceritaannya. Ketika mana dah diambil alih jagaan Abdul Muttalib, apa berlaku? Ketika wafat Abdul Muttalib, Abi Talib jaga apa berlaku? Panjang pula perceritaan. Maka untuk malam ni cukup untuk 4 tajuk yang telah kita bincangkan secara reka-reka. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini sedikit sebanyak ada manfaatnya dan juga faedahnya. Dan marilah kita sama-sama perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita termasuk dalam golongan yang Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.